Yang hormati sekalian, seterusnya Majlis Merakat. Kerajaan negeri akan menyampaikan anugerah kepada 6 kategori, yaitu anugerah tokoh Al-Hafiz, anugerah khas Al-Hafiz, anugerah khas Al-Hafizah profesional, anugerah guru Al-Hafiz, anugerah keluarga Al-Hafiz, dan anugerah Al-Hafiz termuda. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Kerajaan Negeri Pulau Pinang merasa begitu berbangga sekali lagi atas sokongan muslimin dan muslimat dengan pernyataan setiap program yang telah dianjurkan. Alhamdulillah, didapati sambutan daripada umat Islam adalah amat membanggakan sekali. Alhamdulillah. Justru itu saya amat merasa harapan yang besar agar Majlis Istimewa Al-Hufaz yang dianjurkan ini akan menjadi mercu tanda ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang dicita-citakan, dan senantiasa menghayati isi kandungan dan ajaran yang terkandung di dalam dan serta beramal dengannya. Telah diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat martabat beberapa golongan dan merendahkan martabat yang lain dengan sebab Al-Quran. Riwayat Muslim. Manakala daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat kepada pembacanya. Riwayat Muslim. Mudah-mudahan insya-Allah ia juga dapat mencapai 4 objektif utama yang telah digariskan, yaitu melahirkan generasi hufaz yang cemerlang rohani dan jasmani, menambah bilangan para hafiz dan hafizah negeri Pulau Pinang yang berdaftar selaras dengan seruan kerajaan negeri untuk melahirkan satu keluarga seorang hafiz, mengiktiraf dan memberi sumbangan kepada para hafiz dan hafizah Al-Quran di atas kesungguhan dan jasa mereka dalam memelihara kitab Al-Quran, dan mengumpul para hafiz dan hafizah negeri Pulau Pinang di samping dapat menjalin silaturahim dan berbincang bagi memertabatkan Al-Quran sebagai panduan hidup ke arah memperkasakan jirul Al-Quran. Kita juga merasa amat berbangga apabila pada tahun ini negeri Pulau Pinang berjaya melahirkan lebih ramai para hafiz, yaitu seramai 260 berbanding dengan tahun sebelumnya 180 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahawa masyarakat telah mula menunjuk minat untuk mendalami bidang ilmu Al-Quran sehingga dapat melahirkan generasi celik Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga sedang merangka untuk membina database bagi mengumpul maklumat-maklumat para hafiz dan hafizah di Negeri Pulau Pinang. Usaha ini adalah untuk kerajaan negeri mengambil berat dan mengetahui tentang kebajikan dan masa depan para hafiz dan hafizah. Database ini juga memungkinkan masyarakat Pulau Pinang dapat mengenali dan mengambil peluang pengetahuan para hafiz dan hafizah ini dalam surau-surau masjid dan juga kehidupan seharian. Akhir kata, sekali lagi saya ingin menyeru diri saya, tuan-tuan, puan-puan sekalian, untuk bersama-sama menyokong dan mendukung segala usaha murni kerajaan negeri bagi melahirkan generasi hufaz Al-Quran.
Kita mau melahirkan lebih ramai lagi para hafiz dan hafizah sebagai generasi pewaris kepimpinan negara, insyaAllah. InsyaAllah kita mengharapkan anak-anak hafiz yang menuju negara pada hari ini dapat berperan dalam melahirkan tokoh-tokoh seperti ini. Di Pulau Pinang khususnya, sekolah saya menjalankan agar usaha-usaha untuk melibatkan golongan mu'alaf atau masyarakat Islam yang baru dan Islam daripada bukan Melayu diperlu diperhebatkan. Ini bagi membuktikan bahawa Islam dan Quran bukanlah khusus untuk orang Melayu saja, dan bagi mengikis tanggapan bahawa Islam itu Melayu dan Melayu itu Islam. Sesungguhnya tidak ada kelebihan satu bangsa ke atas bangsa lain di Quran kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Para sekalian, seterusnya kita sedang melalui mereka keempat, selepas pembacaan, hafalan dan pemahaman, yaitu pelaksanaan isi dalam Quran. Ini dalam Quran bukan saja untuk dibaca, diperdengarkan, dicontoh usaha suara masjid saja, tapi paling tertinggi perlu dilaksanakan kerana dia adalah hukum mewah hidup. Saya tegaskan kata kita ada pihak yang lebih hebat memperjuangkan agar baca Quran diperdengarkan, dicontoh usaha suara, namun dalam masa yang sama menentang pelaksanaan hukum Quran. Ya teman, bila ramai orang yang baca Quran dan apapun tapi dilaknat oleh Quran kerana tidak amannya beberapa Quran yang lain. Tidak tujuan kedatangan Rasulullah SAW membawa wahyu. Baginda diutuskan hanya untuk mengajar bagaimana membawa ke dunia dengan pembangunan fizikal. Bahkan sewaktu lahirnya baginda Rasulullah SAW telah wujud tamadun hebat di dunia. Misalnya piramid di Mesir telah wujud 1000 tahun belum terima malai. Iwan Kisra di Parsi telah wujud 1000 tahun belum terima malai. Tembok Cina di Belosa Cina telah wujud belum terima malai. Dan tanah tergantung di Belia di Arab juga bagi bukti sudah wujudnya perkembangan fizikal pada masa itu. Ditibahkan kehebatan tamadun manusia yang sudah berkembang itulah diutuskan Rasulullah SAW untuk melaksanakan proses pembangunan rohani. Jika pembangunan fizikal bertunjangan pada bahan binaan seperti batu, besi dan sebagainya, pembangunan rohani hanya akan tertegak dengan bahan binaannya sendiri, yaitu iman dan takwa kepada Allah SWT. Kita iman yang membalas taat. Tanpa iman dan takwa kepada Allah, pembangunan dia dilaksanakan sama sekali tidak akan membawa apa pun di pada masyarakat. Di Kelantan kami berusaha membangunkan negeri seiring dengan perintah Al-Quran. Kami membataskan penjualan Arab, mengharamkan riba, melarang acara hari-hari di majlis-majlis keramaian, buat pasar kendaraan, menghidangkan minuman alkohol di mana-mana, meneruskan aktiviti sukan yang berhormat, dan banyak lagi perubahan yang terkenal. Semuanya bersumbangan ajaran Al-Quran. Kami juga memperkenalkan program-program kebaikan seperti kefalah dan jagaria, cuti 60 hari pada wanita yang bersalin, cuti 2 hari seminggu yang akhirnya itu diamalkan oleh pihak lain, walaupun pada awalnya usaha ini panasis dan diperhatikan. Ini membuktikan keseluruhan dalam terjemahkan isi Quran ke dalam masyarakat. Usaha ini tidak akan tamat selagi nyawa masih dikandung badan. Tanggungjawab menggalakkan Al-Quran tetap pikul atau mau berkesusun selama dengan tertegaknya isi dalam Quran, segala cabut perpecahan dalam masyarakat akan selesai. Adalah kesedihnya dalam cari nama terhadap perpecahan umat ini, ramai yang masih berapa-apa dalam terdapat semacam Quran belum lagi turun muka dunia ini. Mencari cahaya sedangkan di tanah sendiri sudah ada lampu dulu. Apabila betul yang disediakan oleh Allah tidak digunakan, diambil pula ideologi ciptaan manusia untuk menjadi panduan hakikat semua, sebenarnya tidak jadi, tapi bahkan justru dijadikan berbagai contoh. Mengagung-agungkan kaum dengan mengertikan kaum lain, baru megah menurunkan sehingga menghina turunan lain, serta bangsa hidup untuk bangsa sendiri di samping memperleteh bangsa lain. Sebenarnya nafsu tidak memang pada perpada, bahkan diberanakan usaha-usaha untuk menjadi pada tubuh. Oleh dan demikian, sekali lagi saya ulangi baliklah pada Quran sebagai sumber kekuatan dan asas perkara.